Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ka'annahum, ayat tu ulang dia 35. Dak surah hak lama ayat last tak habis. Kita ulang sikit Fasbir, maka bersabarlah kama seperti mana sabarnya ulul azmi, orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, minar rusul, dari para rasul. Wala tasta'jil lahum, maka janganlah engkau minta disegerakan azab lahum, bagi mereka kat situ. Ka'annahum, seolah-olah mereka, seolah-olah mereka, ka'anna seolah-olah, seakan-akan, yauma hari, yarawna, mereka melihat. Hanya hujah kita beritahu, yang kita beritahu tak, bila kita ni senang banyak, kena sikit ya sentuhan kesengsaraan akhirat, hilang habis senang, hilang lebih memori senang. Tu rasa macam sekejap senang. Ka'annahum yauma hari, yarawna, mereka melihat, ma yu'aduna, apa yang dijanjikan, apa yang diancam. Apa yang yu'aduna, mereka diancam. Jadi sebenarnya ka'annahum, seolah-olah mereka, dia sebut perkataan tu dia sering oleh perkataan lain, tak jelas. Jadi seakan-akan mereka apa? Seakan-akan mereka tidak. Dia sebenarnya ayat tu sebenarnya ayat tu lagu ni. Hari mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, barulah seakan-akan mereka. Dia sebut seakan-akan mereka dulu. Ayat sunasa dia, hari mereka melihat apa yang yu'adunya diancam kepada mereka. Baru-baru ka'annahum ke sunasa, seakan-akan mereka ni lam yalbasu, tidak mereka tinggal. Lam yalbasu, tidak mereka tinggal di dunia ni melainkan sesaat. Makna kita ni kan, kira duduk pulau perhentian 2 hari duduk pulau ni berapa hari, senang sana, senang dekat negara ni berapa hari, kera senang-senang tu kan, pop kena sentuhan azab akhirat, hilang habis memori tu, tinggal sak. Tidak mereka tinggal
Tidak mereka tinggal. Jadi memori kita sekarang ni banyak tentang kenangan-kenangan sedap ni. Sentuh dengan azab tu, sentuhan dengan kesesaraan, nampak je azab akhirat tu, bersentuhan dengan azab ni, hilang memori. Tinggal sesaat memori tu. Memori indah ni tinggal saat. Melainkan sa'atan min nahar, sesaat dari siang hari. Biasa orang-orang suka ni siang hari lah, nampak belakang. Jadi balagun ni maksud dia teruskanlah dalam penyampaian. Jadi yang terima adalah orang yang beruntung, yang tolak adalah orang yang celaka. Jadi kamu taklah fikirlah tentang orang yang tolak ni. Fikir kerja pun sudah. Jangan fikir buat apa orang tolak ni, sehingga kamu jadi tak semangat untuk meneruskan tanggungjawab. Selesai kerja kamu, lepas tu apa yang berlaku itu tak tepi, kan? Orang terima, alhamdulillah. Tak terima, nak buat macam mana? Sampai kena sampai. Keadaan ditolak, amrullah dia kena sampai juga. Sampai juga. Dalam surah Al-Maidah, makna mukmin itu wujud pada keinginan untuk mengaji makna Quran sampai habis licin, campur keinginan untuk menghuraikan makna Quran sampai habis licin tu. Keinginan ni makna menyuburkan makna Islam dalam diri kita ni, iman. Keimanan tu mesti ada perasaan ingin mengaji Quran sampai habis licin, lepas tu ingin menyampaikan kepada orang sampai habis licin. Ha? Apa dia? Dari pulau pula. Tapi semalam dah balik. Ha? Hang. Oh, curas dia. 2 hari gila. Kita alhamdulillah nak pergi tempat penyu. Tengok penyu naik, penyu makan, nampak dalam laut telur jumpa juga. Naik ke darat ada juga, nampak juga. Ha? Seekor lah. Seekor tu muncul dah. 81 biji. Dia tiap hari. Kat situ tiap hari naik. 81 biji sekali bertelur. Kira-kira 81 biji. Ada apa itu ni, nak minta. Dia kata boleh ke berapa harga nak beli kan. Telur dia tak boleh ya jual. Kata kalau nak beli boleh ke? Kita pun tak makan kata. Kita pun tak makan. Mana jual ada lagi. Dia sendiri tak makan. Dia kutip dia ni buah di situ. Dua tempat ni. Kita sebelum subuh, yang uniknya biasa tengah malam tak. Lepas sebelum subuh tu nak last hari Jumaat, last kita nak balik dah tu. Ada orang budak-budak beritahu, Cina tu panggil, dia kata ada penyu mari. Tak sekira subuh tu pergi pakai soalan kita tengok. Dekat keluar tu bayang sini masjid Balasang kan. Kat situ dekat kolam tu, dekat bilik air situ. Dekat. Pergi tengok. Ha? Boleh. Apa dia? Macam mana kau? Situ ke jaga dah naik penyu. Kawasan situ ya?
Dia Ada tu kena pergi lah. dia kena bersedia untuk dibangunkan. Tengah malam kalau Cina dia panggil. Nanti kat penyu tak? Pergi tengok. Pergi. Tapi tak boleh pakai lampu ni. Kalau kebetulan kita pergi baru ni, dia bertelur lepas subuh. Jadi nampak dia lepas telur tu, dia pergi nampak penyu. Kan 7 pagi dia tolak dia bertelur pukul 6. Kan? Asal lama dah kali kita sembahyang lepas subuh tu. Kita dok. Lepas tu dia panggil. Pergi tengok. Masa tu gelap lagi. Lepas tu siang. Ketujuh nampak dia balik. Nampaklah dia kibah-kibah telur tu. Kamu balik. Nanti kita tunjuk video ada. Hak kita pergi kadang-kadang kita sebelah juga, kita taklah berkenan sangat tengok telur penyu ni, tapi tengok orang tengok berkenan belakang dengan kita kita rasa biasa. Wow, tengok penyu macam kura-kura telur apa tengok. Dah setengah orang mungkin benda tu nak cerita lama jadi tak berkenan yang dia berkenan. Dia kata penyu ni dia beranak, sekali beranak tu 100 lebih ada. Hak ni 81 biji. Dia kira 1, 2, 81. So ni 81. Tuan tanah kata apa? Hak yang bawa kita tu. Dia kata kita bilik tanah pun tak bagi. Bilik tanah. Kira tak bagi biji ke dia. Orang pelancong lagi tak bagi. Pemilik tanah dia tak bagi. Hak pajak-pajak ni mungkin tempat dia tempat lain kali dia bagi kalau orang tak. Tapi tak bagi. Dia tapi bagus juga. Dengan dia buat lagu tu, penyu ni kekal sebab dia ambil tu dia nak bagi netas. Dia tak bagi makan. Dia buat netah. Jadi pelihara lah kita kerja makan. Tahu mana kita pergi Pulau Perhentian? Tengok muka. Nampak? Ni baru nampak main pula. Hari tu memang balik sungguh. Oh, ni dah. Oh, ni dah. Hari ni mungkin kita sehari dah kali nampak. Semalam tu terus balik bawah sini. Mungkin kita duduk dalam hak ni nampak ni sikit. Terjun dalam laut. Ha? Dah juga. Ni habis habis. Tunggu Syaban ni pula. Kita bukan lagi diajak. Dulu juga pergi dengan Mak. Oh mak lu diajak juga. 4 kali lah dia nyawa ni. Apa mak sekali. Pertama kali tu. Kali kedua, ketiga, ni keempat. Tapi Muslimat ada tak galak lagi nak pergi sebab tempat tu dia free. Dia bukan yang kalau bayar 500 sehari. Mahal sebab tu. Kalau free ni 3 bilik ada. 3 bilik ada. Ada tanda lah. Cuma kalau orang ramai, kalau lelaki tak apa, perempuan nak mandi lah ke apa. Tapi sedap mandi, air dia laju. Air boring laju. Sedap. Tahu panggil apa? Air Lata Berani. Nama tu Lata Berani nama tempat tu. Dia macam adalah khurafat, faham khurafat asal dia tempat orang khurafat. Mana ada kepahaman kalau mandi situ nanti nak kahwin berani kahwin soal lagi. Nama air berani nama air berani. Ada kalau perempuan khurafat kaya tu. Luar biasa kan kita. Luar biasa. Kita mandi sejuk tu ya, sedap tu ya sebenarnya. Lepas tu belakang ni ya, belakang kita punya tempat kita tu sikit ya. Mana air yang kita mandi hari-hari tu air tu juga. Cuma air tu sebab dia jatuh dalam dia turun dalam batu, sejuk lah sedap lah.
Air dalam bilik itu sedap juga. Rasa puas mandi budak. Aku isteri tak gigi tu tak. Ha? Tak payah gitu kalau isteri tak gigi dah lah. Tak percaya dia, tak percaya. Tak percaya lah. Orang mengarut. Kita luar mandi baru tahu. Tapi dia mesti biasa-biasa je kan. Asal-asal usia pelancongan tu, asal mesti benda tu asal. Dia orang ibu kata air ni air. Nama pun air air apa? Pak Ustaz kena belakang kau. Ha? Belah besar. Ha. Belah belakang. Belah belakang. Belah ujung. Dia banyak kau tu kat korak mati. Ha. Hai duduk ada. Ha? KK ada. KK tu sosok kan dia. Batang. Ha. Korak mati tanya-tanya lupa kan. Orang sakit tu situ. Situ terang. Tapi penyu naik situ. Kawasan lain situ naik penyu. Tempat lain tak naik. Walaupun pasal tu hanya kata tengok penyu naik tengok penyu dalam laut dia tak naik situ, dia makan di situ dia naik ke sini. Penyu ni tak sirah ramai. Tak apalah. Ini balagun. Balagun ni teruskanlah sampai. Fahal yuhlaku, dan tidaklah dibinasakan kecuali orang yang fasik. Fasik ni mana? Menolak untuk ketaatan. Menolak untuk dengar untuk tak tolak dengar untuk tak. Fasik. Kau budak kau yang fasik kan. Sebab tu kalau tidak ada taksir mengaji wahyu makna Quran ni, fasik sebenarnya. Fasik. Ni. Walaupun ada sebut ni sebab kita tak termasuk, insya-Allah. Taksir. Tidak dibinasakan malaikat kau tidak bersedia untuk dengar untuk taat, tak bersedia. Nak dengar untuk taat, tak bersedia. Fasik. Ayat surah Muhammad. Ayat ni nampak unik dari segi bacaan dan segi makna pun unik juga. Orang-orang yang alladzina kafaru, mereka telah kafir. Jadi kafir ni ada 3 bahagian. Sebut kafir dalam Quran ada tiga maksud. Satu, kafir dunia akhirat. Satu, kafir dunia saja. Satu lagi kafir akhirat saja. Okey, ada satu sosok. Apa maksud kafir dunia akhirat? Kafir dunia akhirat ni seseorang yang telah menzahirkan kekufuran sampai mati. Seseorang yang telah menzahirkan kekufuran sampai mati, maka kafir dunia akhirat. Mana menzahirkan kekufuran sampai kembali ke rahmatullah. Satu, dia pun tak mengaku Islam. Ni cerita dia kafir, dia tak mengaku Islam. Satu, tak mengaku Islam. Dua, tak mengaku Islam. Tiga lain kan? Tak mengaku Islam, lepas tu menzahirkan bentuk. Kalau dia Islam, kufur lah. Kalau Islam, kufur lah. Semua perbuatan-perbuatan bagi Islam, semua kufur lah ke? Tak apalah dia kafir kan? Yang kedua, sudah tertegak hujah kepadanya. Mana dua? Mana kita dah sampai dah, lepas tu dia taksir. Tu kafir dunia akhirat. Dunia akhirat ni nombor satu, kafir dunia akhirat. Hak nombor satu ni, pertama, dia telah menzahirkan kekufuran secara terang-terangan sampai kembali ke rahmatullah. Yang kedua, sudah tertejak hujah kepadanya.
Mana orang beritahu ke dia, dia tak terima. Dia ni bukan Islam. Lepas tu kita dah sampai wahyu kepada dia, dia tak seterima. Maka kafir dunia akhirat. Tu pun kita dah mati pula. Sama mati gitu. Sama mati lagu tu. Kalau tak mati, Ikrimah. Tak mati. Akhir terima Di cerita dia tidak terima apa yang dia sampai kepadanya sampai mati. Yang kedua, nama dia Kalimutu. Contoh. Yang kedua, nama dia Kalimutu. Tapi dia tidak pernah menzahirkan kepercayaan dia hakiki kepada orang lain. Sebab dia tak tahu benda tu wajib. Dalaman dia tak percaya agama dia. Dia percaya Allah Tuhan sebenar tu Allah. Dia tak zahir. Tapi tak zahirkan. Nabi sebenar tu Muhammad SAW. Tapi dia tak percaya sesiapa. Dalam Islam, menzahirkan syahadah tu wajib. Tapi bukan syarat sah. Bukan syarat sahnya iman. Tapi wajib. Mana kalau dia tak menzahirkan, dosa besar. Walau masuk neraka dulu, tapi dia dikira masuk syurga juga akhirnya. Yang kedua, orang kafir yang mencari kebenaran. Orang kafir yang mencari kebenaran. Itu kafir dunia saja. Akhirat dia syurga. Apa dia? Ha? Dan Apa dia? sama yang satu. Dia mencari kebenaran. Satu tadi dia mengaku Allah tu Tuhan, Nabi Muhammad tu Nabi, tanpa dia beritahu siapa. Orang tak tahu pun. Sehingga orang ingat dia tu kafir. Mayatnya dibakar. Kan, bukan ditanam. Siapa tak ada siapa tahu. Allah yang tahu. Dia pun tak tahu bahawa benda tu kena dizahirkan. Duduk dalam lagu tu. Sembahyang tak pernah. Sekadar tu je. Cuma dia tak zahirkan. Dia tidak berminat untuk mengamalkan agama dia sebab dia tak percaya agama dia. Dia tak berani nak balik. Dia kata tak betul. Dia kata Islam tu. Tapi dia tak pernah pula beritahu orang. Sengat-sengat gitu je. Tak, dia tak syahadah. Ha? Syahadah. Syahadah tu bukan wajib, bukan syarat sah iman. Wajib tapi bukan syarat sah. Dia bukan Islam lah. Ha? Dia memang bukan Islam. Dia zahir bukan Islam. Tapi Allah kira dia Islam hari esok. Zahir siapa tahu. Ni cerita kes je ni. Mana ada direkodkan. Hanya dalam kitab je. Tak ada. Tengok baik tu lah. Ha? Kita tak boleh kata lagu tu. Kafir baik pun tak boleh kata lagu tu juga. Kafir baik-baik pun kalau tak kafir baik pun, benda ni hanya ada dalam kitab, berbahasa kitab. Siapa dia yang dapat kes lagu ni? Mana kita tahu? Tak pernah orang tahu sebab benda ni benda rahsia. Mana kalau berlaku lah. Ceritanya benda dalam tulisannya. Hakikat dia ada tak ada, wallahualam. Sebab mana orang tahu? Saya ingat ada masa saya kita kecil dulu. Ha. Harga kecil orang Ha. tahu. Ha. Memang baik sangat dia. Lepas tu masa dia majlis kan. Dia pion kau yang gitu. Tadi saya kan. Macam dia percaya. Kita mudah-mudahan lah. Cuma kita tak boleh kata sebab dah ada hukum zahir. Kita hukum zahir. Kita hukum zahir kalau dia tak Islam, kafir. Tak salah kita. Dia baik lah. Dalam kalau dia tu Islam pada kacamata Allah, kalau kita bukan kacamata kita, tak apa. Kita tak salah sebab kita hukum zahir. Selagi mana dia tak mengucapkan dalam masyarakat, kita kata kafir. Tapi ni cerita dia, kalaulah dalaman dia lagu tu, dia termasuk nombor 2 ni. Okay, nombor 3. Nombor 3 ni kafir akhirat. Dunia semua kata dia Islam. Oi, dia umrah saling kita, pergi haji saling kita. Tapi akidah tak serupa Quran. Maka dia panggil munafik. Kafir munafik dia panggil. Kita ni kalau akidah tak serupa Quran, kafir munafik. Nama Islam. Tapi ke akhir esok Allah tak anggap orang Islam. Orang anggap dia orang kafir.
Kat dunia tak boleh kita kata, apa kita tahu. Ni cerita dia kat dunia, orang tak nampak sikit abuk kekafiran dia. Orang nampak dia orang Islam. Pergi umrah sekali, pergi ngaji sekali, pergi umrah sekali, pergi umrah sekali, pergi haji sekali. Cuma ngaji je tak. Bila dia tak ngaji, dia tak tahu akidah tak betul. Akidah dalam tu akidah kafir. Cuma orang tak tahu. Orang tak hukum. Kita tak boleh hukum, kita tak tahu. Ni pun sama ikut tadi kak. Tak ada siapa tahu. Tadi tak ada siapa tahu dia Islam tak. Hari ni tak ada siapa dia tahu dia kafir. Terbalik. Ni bahaya. Orang ramah sekali tak? Ha? 3 orang. Nombor 3, 4, 5 ni orang yang 1, 2 ni orang yang zahir kafir. 3, 4, 5 ni zahir Islam. Cuma 4 ni dia dunia masa kat dunia dia tu kita letak gini lah. Terempat ni masa dunia ni dia mengaji dah. Lepas tu gini ni. Kita letak 4 ni dia ni zahir Islam. Lepas tu dia mengaji Quran, dia betulkan akidah dia. Hak tak betul. Maka dia ni Islam dekat dunia dan Allah anggap dia Islam kat akhirat. Sebab sebelum balik jumpa Tuhan, akidah dia serupa dengan Quran. Hak ni lah yang dikatakan masuk syurga selalu. Yang kelima ni Hadis tak? ha? Tak kata ada 3 je. 3 satu ni tadi 1, 2 Islam kafir pada zahir. Hak nombor 3 ni pada Kafir dunia akhirat. ha? Kau kafir akhirat. Kau kafir dunia. Ha. Ikut ke? Sebenarnya kafir akhirat ni sebenarnya dia ni dekat zahir. Kenapa kafir akhirat? Kat Islam orang tak anggap dia kafir, orang anggap dia orang Islam. Maka yang mana 1, 2 ni pada zahir dia orang kafir. 3, 4, 5 ni pada zahir dia orang Islam. Tapi 3 ni dia sebenarnya kafir. Kat akhirat esok. Islam tapi kafir. Jadi ni satu kan kafir dunia akhirat. Dunia pun orang kata dia kafir. Acong. Ni acong. Pada zahir pun orang kata dia kafir. Orang tak kata dia Islam. 2. Pada zahir orang kata dia kafir. Orang tak kata dia Islam. 3. Kenapa dia kata kafir akhirat? Sebab jenis 3 ni orang tak kata dia orang kafir. Orang kata dia orang Islam. Tu kafir akhirat saja tu. Dunia orang tak kata dia kafir. Sebab dunia ni pergi umrah sekali kita, pergi haji sekali kita. Akidah tak serupa Quran. Biasanya kalau kita mengaji, kita selamat daripada kelompok 3 ni. Kelompok 3 ni kalau tak mengaji Quran, sudah berisiko ketiga. Bila kita mengaji ni, nombor 3 tutup. Risiko nombor 3 tutup. 3 lagi 4, 5 lagi. 4, 5 kan. 4 ni kita nak 4 ni orang semua kata kita ni Islam. Semua orang faham kita Islam. Lepas tu memang Allah pun faham kita Islam. 4 ni. Ha? Kalau macam orang Islam, dia melanggar, dia belajar semua punya Quran, tapi dia melanggar kat perintah Allah. Nombor 5. Dia mengaji. Mana 4, 5 ni golongan mengaji. Ataupun dia buat benda-benda yang haram. Lepas tu dia tak taubat. Nombor 5. Macam mana? Mana nombor 5 ni ialah golongan mengaji. Cuma dia tak berhenti daripada dosa besar. Masuk neraka dulu. Jadi mana kebanyakan kita ni tak usah ngaji tak. Tak usah ngaji. Lepas tu khayal nombor 5. Kita banyak khayal nombor 5. Tak apa kalau masuk neraka pun kita orang Islam masuk neraka dulu ahli syurga juga. Hak tu nombor 5. Nombor 5 ni golongan ngaji. Kalau tak ngaji ni tak nombor 5, nombor 3. Itu lagi sikit. Nombor 3 dengan cakap apa nombor 3 ni? Nombor 3 ni orang kata dia Islam tapi kat akhirat esok Allah kata tak sebab akidah serupa orang kafir. Percaya kena sakti. Macam orang munafik dah. Macam ni lah macam
sangkaan Nabi Nuh kepada isteri dia. Cuma Dan tahulah sebelum dia mati dia ni kafir sebenarnya. Hak cerita ni tak siapa tahu. Orang ingat orang Islam tanam kumpul orang Islam. Hak kat sana tu kalau kata bukan Islam ni. Dalam tu ada tongkat sakti, air kokar sakti, batu sakti. Jadi kebanyakan kita duk dia sensitif orang kata Islam. Hak patutnya kita bimbang, hak Allah tak anggap kita Islam tu bimbang. Nombor 3 tu bimbang. Lepas tu kita mengaji. Sebab nombor 3 ni orang Islam yang tidak mendalami wahyu. Jadi Islam yang tidak mendalami wahyu ni akidah tak betul, tak tahu mati-mati tengok tuan kata bukan Islam. Serupa hacung akidah umur ni. Tiga Rahman. Lepas tu bila kita tak mengaji tak, tadi masa kat Tanah Merah, sebab orang Melayu kita ni dia dengar hak tak jelas dulu. Dia dengar Islam apa? 3 laksa. 7 laksa tak 7 laksa. Ha? Amalan 7 laksa tu. Ha? Ana tak faham 7 laksa apa dia disebut laksa. Ha? Apa dia laksa? Dia kata. Ha? Dia kata siapa yang 7 laksa 70,000 kali ya. Tak, mana takkan masuk neraka, syurga. Jadi orang duk gaduh tu. Jadi kalau kita mengaji Quran, kita nampak dalam keadaan macam mana kalau syurga dalam keadaan waktu tu tak mengaji mana Quran, dah kena percaya apa tu, percaya Krisakti, percaya apa tu semangat. Mana kalau beranda-anda dengan amalan tu syurga. Kita bimbang je, terbalik ya. Beranda-anda dengan amalan. Tapi kita bila dah kembali ke rahmatullah, kita serah ke Tuhan. Nak kata makna bila kita mengaji Quran ni seolah-olah kepahaman tu satu andaian saja, tidak hakikat. Kecuali lah kalau dia ni mengaji Quran habis dah 20 laksa tak apa. Dia bukan masalah 7 laksa, tak masalah sebenarnya. Masalahnya orang bagi satu jaminan, tak mengaji mana Quran pun 7 laksa boleh sampai ke syurga. Tu bahaya tu. Seolah macam khayal. Sepatutnya mengaji mana Quran tak lama bagi faham je, bukan mengapa pun bagi faham. Lepas tu 10 laksa tak apa. Ada tak faham laksa-laksa tu kepada dia? Jadi banyak orang dulu sampai sekarang ada faham apa tu. Lepas tu dia tersang ngaji, dia kata tak ngaji tak apa, 7 laksa cukup dah syurga. Jadi biasanya orang yang jadi salah, jadi dia beramal silap tu, dia tak mengasah ngaji tu sebab dia silap dah faham. Sebenarnya kalau dia dah faham Quran walaupun dia tak hafal kan, dia faham akidah betul, 10 laksa tak apa. Bukan masalah laksa tu. Masalahnya kita tak beri kepahaman yang benar dalam masyarakat yang percaya pada semangat, percaya pada puja pantai, percaya pada mandi safar. Tiba kita bagi bentuk hadilat lagu tu. Lepas tu ada pula tadi beritahu kepada kita, bocor rahsia beritahu kepada kita Tanah Merah. Dia kata sampai siap bila amal-amal tu tanya pengalaman masing-masing, ada yang qazah tak? Ada pelik-pelik tak? Mana beramal 70,000 tu nak pelik-pelik. Takut-takut ada muncul jelmaan ke, rijalul ghaib ke. Hak yang mengaji kita, dia kata saya yang sedih ya. Saya tak tubik-tubik. Orang lain tubik belakang pengalaman, kita tak ada apa. Jadi macam-macam rasa macam kurang aku ni. Hak tu jadi bahaya tu sebenarnya. Kawan ni tubik belakang pelik-pelik. Dia tak tubik-tubik. Waktu dia mengaji wahyu, macam kita katalah, tubik-tubik tu manipulasi. Tak amalan tu amalan jin dulu. Bila beramal nak luar biasa, amalan jin. Hak tubik-tubik tu semua manipulasi sebab amalan jin. Bukan anugerah tu, perangkap. Tanya pengalaman, ada yang qadha tak? Ada tubik-tubik jelmaan tak? Mana seolah-olah macam istimewa sikit tu, tubik jelmaan. Tanya, dia kata orang hak geng-geng kita tu tak, orang-orang warak belakang perempuan bukan tasbih. Tak salah bukan tasbih tu, tapi mana cara fikir, mana lagi dapat luar biasa, lagi semangat nak ngamal. So, ada satu-satu dia kata kita
kelas pagi. Dia kata bukan tak sih pergi kelas start pagi. Sebab pagi tu kita nak habis 70,000 ni. Tengok. Itulah tu kesian tu. Sebenarnya tak salah kita tak 70,000 pun. Ha. Tu dah. Dia masalahnya kita nak ikut hak orang tetap tu. Dia sebenarnya nak baca banyak kali tak apa. Asal kita tetap, bukan orang tetap. Faham tak? Jadi kalau berlaku luar biasa lepas tu, manipulasi. Sebab malam jin. Kita nak luar biasa tu. Biasanya orang yang dalam ni. Dia tanya pula, ada tak tu pelik-pelik. Tanya begitu. Bagi dia makin banyak lagi, makin tinggi darjat tu. Tu kepunahan kat situ. Dia kata sampai ustaz tak lagi kelas-kelas buat tasbih. Apa gitu ketek. Ana ustaz dia kata tak. Ustaz dia kata orang maksiat Allah tipu cara syaitan tipu cara maksiat kan. Mana syaitan tipu ni? Orang maksiat, syaitan dia jerat kod maksiat. Orang minat beribadat, syaitan jerat kod ibadat. Ha? Fikir. Apa? Kenapa? Tu mana pula something tu rumitnya ni. Rumit ni golongan orangnya orang hormat buat lagu ni masalahnya. Lepas tu anda beritahu tak? Dalam konteks kita ni, kadang-kadang golongan agama lah menghijab kita kadang-kadang. Ana benda Quran simple je, tapi kenapa anda lambat faham? Bagi anda kita ngajar dulu silap. Kita ngakui, kita tak malu. Kita sayang ustaz kita, tapi barang benar, salah. Kita tak masuk. Terserah anda kata, selama anda kena kat anda. Anda kena kat anda tak? Start anda kena kat anda. Tak jumpa guru betul lagi. Lepas jumpa kat anda, lepas mengajar kat anda, baru ada jumpa guru betul. Anda tahu tak? Rekod. Kita mengajar kat anda bila tahun 12. Masa tu anda tak jumpa guru betul lagi. Sila-sila anda mungkin ajar barang salah. Gurunya betul lagi tak jumpa lagi. Barangkali anda pun tak jelas masa tu. Tapi jiwa mencari. Kita mengajar, kita mencari. Bila salah kita baiki. Mana dalam pengalaman tu lah kita dapat pelajaran satu benda, bahawa pentingnya ilmu. Anda kenal murid-murid kita macam Kak Sarimah, Kak Ana. Bukan nak reti lagi masa tu. Tapi tak apa. Satu nak kata bila kita apa tu, mana bila kita mengaji, mana adalah hak yang murid kita, hak yang terima. Kita berubah, kita berubah, dia tak terima perubahan, dia tak terima benda yang tak terima. Tak kisahlah, tapi nak kata benda tu proses juga. Sebab benda-benda lagu ni payah. Tapi bukannya mustahil, ada orang boleh terima. Ha? Betul dia cakap macam mana sebab apa yang dalam Quran cakap ni kita tahu mana golongan elek golongan terasa lah dalam TV dah. Orang tengok.
Dalamnya orang sebut Quran tak ada tak apa dia. Dia memang dia telur. Apa korek kan? Dia kan. Jadi dia tegak selendor. Dia tak pemimpin. Kau dia pakai dia kata, ni untuk pemimpin motor pemimpin. Mesti kena buat gini. Ustaz pun kalau mengajar. Apa tanda tu tak pasal tapi belakang dia tu apa bila kita tengok sahabat dia kan. Belakang bertanda belakang hujung idea nak tanda dua orang hebat. Ustaz Fazrul dah jumpa dekat masa dan jual. Dia tanya kita. Ustaz ada tim ke? Nak ajak ikut tim dia. Tak telefon. Kita bagi telefon kita tekani kita seorang. Tak jangan dia tak. Malam Sabtu di Dia banyak geng dah ni. Dia cari siapa hak ustaz je bidang ni, dia cari, dia minta. Sebut. Jadi dia kalau masuk ke dia ni dia betul. banyak ustaz nak menyeleweng kan dia banyak kan dia mau buat kelas bagus macam kelas nak kaya lupa yang buat aku buat aku kamu tapi Tu kadang-kadang kalau nak bilang. Kalau dia jauh gini orang dia bilang belakang lah. tapi dia pun ayat dalam belakang dia dulu kan dia belakang dia kalau belakang rami kalau kita baca sahabat dia ada Ni banyak dah makin sedar. Akademik lah. Dia mikir dah. Sebab biasa kau orang masyarakat kita dengan dia terlalu yakin. Takkan ustaz ni manusia kan. Kadang-kadang dia pun kadang tak jelas juga. Dia pun bersedia untuk terima Nabi sebab dia jumpa apa dulu. Ha? tak dia ustaz jadi kan menteri kita ke okey menteri agama kita Dia dia boleh. kan dulu menteri agama kan dia berapa sekali lah tu tak boleh ngajar tak boleh kan Dia menteri agama kita ni dia metod tulisan. Metod rujukan. Lepas tu orang yang metod rujukan lah. Oh kalau metod telah bulat-bulat, kalau bulat dia agama dalam konteks agama ni dua metod ya. Satu metod rujukan. Satu metod telah bulat-bulat. dulu kan selalu kecek sikit kan royak pemimpin gitu ada betul itu tu Boleh. ustaz apa nama tu Baju Amin tu. Badrul Amin dah Pasal Andi. masuk ke tu kau TV 9 dulu ngajar-ngaji sama tu wakil dulu Macam. Lepas tu Zamri. Tak Zamri. Tak Zamri. Dia telur juga tu. Tak boleh ngajar kan? Apa dia beres dia part Tak dia. lah royaknya tu dia tak boleh nak menyampaikan kalau tu umum. Memanglah susah. Tapi lah dia boleh. Dia kena bebas sedap bau ni. Oh dia bercakap. Okay, Kafaru tadi kan? Ana ulang balik kat anak dadah. Kafaru dia ada 3 jenis kafaru. Jauh daripada Satu kafaru dunia akhirat. Dia kafir pada kacamata orang dunia. Kafir pada kacamata Allah. Faham tak? Tapi dia tak ada 3 jenis lah, tak ada. Ada 3 jenis orang kafir. 3 lah. 3 lah. Cuma nombor 3 ni kafir akhirat ni Cuba pula. tiga pula. sebenarnya dia tu pada kacamata manusia di Islam. Tu kafir akhirat tu. 3 lah maknanya. Pada kacamata manusia di Islam. Tak nampak. Kat akhirat baru bocor. Tapi di Munafik tak? munafik lah. Akidah tak betul. Nampak Islam tapi kan Okay, satu kafir dunia akhirat. Dan satu kafir dunia akhirat telah menzahirkan kekufuran dia. Tak mengaku Islam. Orang kata dia kafir dia. Orang kata dia kafir. Lepas tu selagi telah tertegak hujah kepadanya. Mana orang sampai dah benar-benar tak terima. Sampai mati. Maka ni kafir dunia akhirat. Contoh Firaun, ni nampak Firaun. Musa sampai tak berdarah kepada dia? Sampai. Dia tolak Abu Jahal. Abu Jahal ni mana? Tu tegak dah hujah. Kita dah beritahu dah sampai. Dia tak terima je lah. Kafir dunia akhirat.
Selagi kafir dunia saja, akhirat ada, akhirat Islam. Sebab orang anggap dia kafir. Tapi dia ni termasuk juga kafir dunia saja ni, dia masuk Islam akhirnya. Satu lagi dia Islam orang tak tahu. Kalau mutu tadi kan, dia Islam sebab dia kata Allah tu Tuhan sebenar, Nabi Muhammad tu Nabi sebenar. Tapi dia tak pernah beritahu ke orang. Dia sengat gitu. Dia mati orang anggap dia bukan Islam, katakan Hindu, maka tapi ke akhirat esok Allah anggap dia Islam. Cuba disebabkan dia tidak mengucapkan kalimah syahadah. Ucapkan kalimah syahadah tu kan syarat iman, hukum dia wajib, maka dia masuk neraka dulu. Ni perbahasan teori je lah. Siapa dia lagu ni mana kita tahu. Lepas tu yang kedua, yang orang kafir yang mencari kebenaran sampai jumpa Islam, maka bila dia mati Islam lah. Dan dia dah masuk Islam, penuh kata dia kafir. Dan sebelum dia kembali ke rahmat Allah, dia orang anggap dia Islam. Dekat akhirat esok pun Allah kata dia Islam. Dia kafir dia berdua, kafir dunia saja. Apa dia? Ha? Orang Islam ke apa? Orang Islam. Islam. Dia tak nak mengucap ke, dia dah mengucap ke, dah dia tu Islam. Islam. Tak boleh kita kata orang tak boleh mengucap tu bukan Islam, tak boleh gitu. Mengucap tu tanggungjawab kita berhidup. Bagi suruh dia mengucap. Kadang-kadang dia itu kadang-kadang dia boleh sebut nama dia nafas. Hak mati kita pergi Kelah tu kan, hak mati yang tidur dekat tidur mati tidur dalam kereta tu mengucap ke? Mana mengucap ngantuk tengah tidur Dua orang mati Mana dah mengucap? Dia mana tahu dia nak mati? Dia tidur ngantuk. Sebelum tidur lah dia mengucap ke apa tu. Tak ada dia mengucap orang ngantuk dia tak ada. Saya takut dia nak tidur dia. Anak rasa dah kita pengalaman. Ngantuk lah, ngantuk tidur. Allah. Mudah ke tak sekian tu. Pergi pulau apa ni? Dia balik pulau tu. Letih. Kita balik pulau letih juga, tapi tu teringat cerita tu tak saya. Takut tak? Dia ada baru ni satu rekod tu. Dia gitu kak. Tapi dia koma. Lama tu koma. Nak kata bahayanya tidur kereta ni. Kita pernah dah sejahil dulu lah. Belum ada kereta, baru ada kereta. Pasal kawan tidur, murid kita tak balik. Check, dia tengok start tidur dalam kereta bahaya ni. Dia ketuk. Sak. Jangan gini tak bahaya. Okay. Tak mati dah kita. Alah, mana kita tahu kita duduk kerja. Nak tidur mengantuk. Kalau buka cermin nyamuk masuk. Panas pula. Yalah. Kalau panas buka aircon sedap tidur. Tidur terus Jadi kafaru kat sini, tadi kafaru satu ni, kafaru yang tiga, kafaru dunia akhirat saja. Kafaru akhirat saja ni, dia ni Islam, tapi punah akidah. Jangan tak siapa tak tahu. Dia tak ngaji wahyu. Dia Islam, dia kacau daun. Kacau daun benda-benda yang berkaitan dengan Islam. Kacau daun ni batal malam masuk neraka abadi. Aduh, kacau daun ni bahaya. Kacau daun wahyu. Tak kacau daun wahyu ni batal iman. Mana kacau daun wahyu. Wahyu nak lagu ni, dia nak lagu dia. Yang dia kata alladina kafaru, orang-orang yang ingkar. Biasanya ingkar ni makna dia tak terima hak Quran ni. Dia nak terima hak dia.
Bila nak terima hak dia, tak terima Al-Quran ni, dia kacau daun tak? Kacau daun. Kacau daun. Dia bagi dah ustaz tu bagi. Tak contoh. Padahal ustaz kata wahyu. Jangan. Jadi kalau dia kata tu benda fahaman dia bukan mana wahyu, wasaddu. Mana wasaddu an sabilillah. Dia kacau daun. Itu surah Al-Furqan ayat 30 tu. Kalau kita tidak mengaji Quran, kita akan jadi musuh Quran. Kan ayat inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura kan? Sungguhnya kaumku menjadikan Quran ini satu yang diabaikan. Allah kata kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah aku jadikan setiap nabi ada musuh dia. Siapa dia musuh dia? Golongan-golongan yang tidak cakna Quran jadi musuh. Sebab bila tak cakna, dia tak tahu. Bila tak tahu, dia akan nak tahan nafsu dia. Orang nak buat awayu, dia nak buat nafsu. Punah. Kerana Allah mentakdirkan golongan-golongan yang tak cakna Quran jadi musuh Quran. Kalau kita nak jadi penolong Quran, kita kena cakna Quran. Allah tak ada jadi penolong Quran. Kalau kita tak cakna kitab Quran ni, Allah buat tak ada jadi musuh. Contoh, bila kita tak mengaji wahyu, kita akan tekan Swiss kita, hak kita. Tiba-tiba orang kacau daun. Bagi kita orang kacau daun, pada orang tak kacau daun, orang nak beritahu hak wahyu. Jadi kita marah tak? Marah. Waktu kita halang. Sebab kita nak hak kita ni. Kalau tambah-tambah, benda tu boleh pakai kewangan. Kewangan pula. Kita nak hak kita. Ustaz dia kacau daun macam tu. Lepas tu dia halang. Bila dia halang, hak ustaz beritahu dia wahyu dah. Dia tak siap wahyu, dia nak dia. Maka Allah kata adalla a'malahu. Sia-sia segala amalan mereka. Batal. Kata yang saja Ustaz Rasul dulu. Halang. Kata yang saja. Sadda. Kalau sin makna dia dinding. Kalau sad makna halang. Kepada sabilillah. Jalan Allah. Kepada jalan Allah. Dia ada dua dalam konteks kita ni, mujahadah li nafsi li ghairi. Bila ghairi ni dalam li ghairi. Untuk akhir orang lain. Sabilillah. Kita cakap mana bila kita usaha atas akhirat orang lain. Fisabilillah. Sebab tu infak, kalau belah kiri jihad dia cakap. Dia jihad ni dia ada mukadimah, cakap, dia ada kemuncak, pedang. Asal jihad ni cakap. Kita sampai apa Quran kata kepada orang lain. Jihad tu. Jadi jihad ni ada kiri dia. Sayap kiri dia. Tahu dia? Infak. Jadi infak tu jadi mahal. Sayap kiri yang jihad. Infak tu sayap kiri yang jihad. Kalau kita sedekah tu atas makna apa? Sedekah ni kadang-kadang atas makna untuk bagi makan orang. Kan? Konteks lain tu suku. Jihad sayap kiri kepada infak yang kiri, sayap kiri kepada jihad. Itu suku. Pahala lain tu. Sebab untuk akhirat orang lain. Lepas tu dia kata apa tu asal kau apa? Asal dah? Suku kita 10 10 habis. Ayat ni mudah ni. Ayat ni mudah ya. Tadi apa tu
Yang ingkar tak? Hak terima. Dia mengkaji wahyu, dia terima apa wahyu kata. Lepas tu pada amalan berubah kepada ke arah wahyu. Suatu kita kena beramal benda yang datang daripada Nabi sahaja. Sebab nak dia tak wa amanu bima nuzila ala Muhammad ni. Bima nuzila ala Muhammad ni satu Quran, satu sunnah. Kalau kita ambil hak lain daripada Nabi, makna tu tak ada. Beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Lepas tu bila kita beramal ni, kita pastikan semua benda berkaitan dengan Nabi. Barulah makna hak ni hidup. Nabi aja lagu lain, kita buat lagu lain. Macam mana nak dapat, nak merealisasikan makna? Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Diturunkan ni Quran, sunnah. Contoh bila kita selawat Nabi aja. Dia termasuk amanu bima nuzila ala Muhammad. Kita zikir Nabi aja. Kan, tak ambil hal lain. Kita sifat Nabi aja. Contoh, semua Nabi aja berlaku. Maka selama mana dia ambil Nabi, selama itulah wa amanu bima nuzila ala Muhammad tu duduk kat dia. Wa huwal haqqu, dan dia adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan dia adalah kebenaran min rabbihim, dari Tuhan mereka. Mana selama mana kita ambil hak Nabi yang kepada Nabi, beramal je baru. Kan? Selama kita beramal, Allah hapus segala dosa besar, dosa kecil. Mana kita berhenti daripada dosa besar, waktu kita penuhkan dengan amalan-amalan yang daripada wahyu, maka Allah hapus dosa kita, besar dan kecil. Sayiat ni kalau sebut satu-satu, mana dua-dua, besar kecil sekali. Kalau dia kadang-kadang sebut beza, bila beza sambung dengan sayiat, sayiat tu dosa kecil. Tapi kalau sebut sayiat saja, kesalahan umum, besar dan kecil sekali. Dengan syarat dosa besar tu yang telah berhenti. Maknanya dia dah stop dah buat. Stop dah. Tak buat dah. Maka segala amalan-amalan yang datang pada Nabi tu jadi apa? Jadi sebab terhapusnya. Wa aslaha balahu. Taubal. Bal ni segala bal ni ialah keadaan, segala keadaan. Bal ni ialah keadaan-keadaan. Dalam keadaan anggota kita, keadaan otak. Dia bal ni okey, otak kita ni pusat di mana? Otak-otak kita pusat di mana? Sini. Jadi bal ni sini. Bila sini okey berlaku tak? Mana Allah akan memperbaiki serabut mereka. Serabut sini. Dia keadaan-keadaan ni pusat dekat otak. Otak ni kalau serabut, habis serabut belaka. Kalau sini okey belaka. Jadi dalam peribahasa Arab, bahasa Arab dia kata bal ni sini. Stres. Yalah, mana salah satu dia bila sini okey tak agama. Sini lah asal. Sini okey belaka. Sini puncak. Ha? Bal ni mana bal ni kalau ikut sini lah. Bal ni otak. Sini asal. Sebab sini ke sini. Dia pusat-pusat. Dia sini lah. Sini tak. Sini nombor 2. Satu. Sini okey. Sini okey. Dia asal. Tu bal. Bal ni
otak-otak dalaman manusia. Cuma otak kita, hati kita cepat selalu darah. Boleh kita kata agama mereka, dunia mereka, hati mereka maupun amal mereka. Bila baik dalam, baik luar tak? Kat sini. Tasbih kafaroh. Kafaroh makna tutup. Kafaroh ni delete. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.